Bab awal ini mula-mula sekali pembekalan kajian yang terawal sekali adalah bab nak bersih dulu. Tingkatan yang awal tu, tingkatan yang bawah sekali, mula-mula sekali, bab asas dia, bab nak bersih. Bukan bab bersih, bab nak bersih. Selepas tingkatan bab nak bersih, barulah masuk bab bersih. Tingkatan atau peringkat bersih. Selepas bab bersih, masuklah tingkatan peringkat bab sudah bersih. Dah habis tiga ni, masuklah bab nak suci. Step by step, berperingkat-peringkat. Ada tingkatan-tingkatan. Macam mana saya katakan dari mula-mula, jangan terjadi salah faham yang salah, ya? Terjadi kesesatan, ketidakpahaman untuk menerima kepahaman ataupun pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Mesti dari awal Tuan mesti tahu dulu, Nur Mutiara Ma'rifatullah ini, ya, adalah ilmu bab kesucian. Ilmu kesucian, bab kesucian. Tuan mesti paham dulu, ini yang nak dikaji, yang nak dibelajari apa? Bab kesucian ni 7 peringkatnya, bab bersih 7 peringkatnya, bab syariat 7 peringkatnya, tarekat 7 peringkatnya, hakikat 7 peringkatnya, makrifat 7 peringkatnya, bukan 1. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sampaikan kepada kamu yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham, nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Kenapa Al-Quran sudah melarang kau? Kau buat juga? Sudah dilarang.
sudah diberhentikan. Jangan kau makan darah walaupun sebesar zarah. Jangan kau makan yang haram walaupun sebesar zarah. Perhatikan apa yang kau makan. Lihat apa yang kau makan. Kaji apa yang kau makan. Ingat apa yang kau makan. Tak kau buat juga. Islam tak kau tu. Ayat menyuruh kau perhatikan makanan kau, kaji makanan kau, ingat makanan kau apabila kau mengaku manusia. Kalau kau tak memperhatikan makanan kau, syaitan kau. Kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Nanti kau salah faham, nanti kau komen yang tak elok, sebab ini bukan untuk paham bukan untuk paham awam. Ini bukan kajian awam. Bab kesucian ni 7 peringkatnya, bab bersih 7 peringkatnya, bab syariat 7 peringkatnya, tarekat 7 peringkatnya, hakikat 7 peringkatnya, makrifat 7 peringkatnya, bukan satu. Bab awal ini mula-mula sekali pembekalan kajian yang terawal sekali adalah bab nak bersih dulu. Tingkatan yang awal tu, tingkatan yang bawah sekali, mula-mula sekali, bab azas dia, bab nak bersih. Bukan bab bersih, bab nak bersih. Itu sesi yang awal lah, azas lah. Selepas tingkatan bab nak bersih, barulah masuk bab bersih. Tingkatan atau peringkat bersih. Selepas bab bersih, masuklah tingkatan peringkat bab sudah bersih. Dah habis 3 ni, masuklah bab nak suci. Step by step, berperingkat-peringkat. Ada tingkatan-tingkatan. Belajar ni kena dari azasnya dulu. Belajar ni kena dari awal. Kena mestilah dari peringkat yang awal-awal sekali. Sebagaimana kita dulu belajar sekolah, kalau ada darjah, ada tingkatan, mesti dari yang mula-mula tu. Macam mana saya katakan dari mula-mula? Jangan terjadi salah faham yang salah, ya. Terjadi kesesatan, ketidakpahaman untuk menerima kepahaman ataupun pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Mesti dari awal. Tuan mesti tahu dulu, Nur Mutiara Ma'rifatullah ini, ya, adalah ilmu bab kesucian. Ilmu kesucian, bab kesucian. Tuan mesti paham dulu. Ini yang nak dikaji, yang nak dibelajar ni apa? Jadi sesiapa yang datang, saya mesti maklumkan, mesti bagi tahu, ini tuan nak cari pelajaran apa, nak cari bab apa. Banyak yang datang berjumpa tapi tidak faham apa yang nak dibelajar, apa yang nak diambil.
Ada setakat nak berjumpa saja, ada nak belajar, ada nak faham, ada nak belajar sampai habis, sampai selesai. Ini kan bermacam-macam. Tak macam itu. Ada yang betul-betul nak jadi murid, ada yang betul-betul nak sampai selesai, sampai ke penamat. Ada yang saja-saja aja datang nak tengok-tengok, nak tahu macam mana, kan macam itu. Jadi tuan datang, adakah hanya untuk berkenalan, berjumpa, rasa nak tahu, oh ini saya jumpa ni orang dekat YouTube ni bercakap ni, aku nak tengok orangnya lah macam mana rupanya, kan ada. Ada yang datang memang betul-betul nak kan kajian ini, nak kan bab kesucian ini. Itu kan berbeza. Macam tu. Hari-hari datang, hari-hari nak belajar, nak faham. Kalau tuan nak faham bab kesucian, kalau tuan nak faham ilmu kesucian, mula-mula sekali tuan-tuan mesti bersih. Tuan faham, yakin Allah Maha Suci? Tuan-tuan yakin Allah Maha Suci? Yakin? Percaya? Betul-betul yakin? Habis yakin? Hakul yakin? Allah Maha Suci? Ilmu Allah? Bolehkah tuan-tuan dapat ilmu Allah bila tuan-tuan tak suci? Bolehkah kita mendapatkan hidayah daripada Allah yang Maha Suci apabila kita tak suci? Sampai bila masa pun tuan-tuan, saya pun tidak akan boleh dapatkan rahmat dan hidayah, tak boleh dapatkan kepahaman daripada Allah yang Maha Suci apabila diri kita tak pernah mau suci. Kerana diri Allah yang Maha Suci itu suka kepada diri yang sentiasa mensucikan diri. Jadi apabila diri yang Maha Suci itu tak suka kepada tuan-tuan dan saya juga, maka rahmat dan hidayah, kepahaman ilmu bab suci ini, kepahaman ilmu daripada diri yang Maha Suci itu tak akan pernah sampai kepada kita. Mulakanlah bagian kajian bab nak bersih terlebih dahulu. Maksudnya mulakanlah bab dari awal-awal sekali, asasnya dulu. Adakah diri kita ni kotor? Adakah diri kita ni bersih? Adakah diri kita ni terlampau kotor atau sangat kotor? Ataukah bersih? Ini yang kita belajar dulu, ini yang kita ketahui dulu. Tuan-tuan mesti tahu, kita kan nak ilmu daripada yang Maha Suci. Kita mesti tahu dulu, aku ni bersih ke kotor? Aku ni bersih ke? Sudah bersih ke? Atau aku ni suci? Jadi kalau saya ni kotor, bolehkah saya dapat daripada apa-apa yang datang daripada Maha Suci? Tak boleh. Daripada sini saja tuan-tuan, kita dah boleh tahu, dah boleh dapat faham, jika kita ni kotor, manalah kita ni boleh dapat hidayah, rahmat, kepahaman, ilmu daripada Allah yang Maha Suci. Itu tak akan pernah ada. Tak munasabah. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 222 yang mana Allah suka kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Maksudnya diri orang-orang yang mau nak berjumpa, yang nak disuka oleh Allah. Maksudnya siapa diri yang nak disuka Allah mesti sentiasa suci. Sesiapa diri yang tak nak suci, tak mau suci, tak akan disuka Allah. Itu maksud
ayat daripada surat Al-Baqarah ayat 222. Sentiasalah memperhati makanan. Daging tak haram, tuan. Daging tu halal. Ingat ingat baik-baik. Jangan tuan balik bahasa saya. Saya tak pernah cakap daging tu saya tak pernah cakap, ya. Kalau tuan-tuan balikkan cakap saya, tuan yang salah. Tuan yang salah faham. Saya tidak pernah mengatakan daging itu haram. Yang saya cakap darah itu haram sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 3. Yang saya sampaikan ini sesuai di surat Al-Maidah ayat 3. Itu saja. Tidak ada kecualinya di situ. Di surat Al-Maidah ayat 3, darah itu diharamkan Allah. Darah itu diharamkan diri yang Maha Suci. Darah itu diharamkan Tuhan untuk dimakan, untuk dimasukkan ke dalam perut. Walaupun sebesar zarah, walaupun setetes, dia haram. Hukum darah ini haram, sesikit pun, sebesar zarah pun, banyak pun sama hukumnya, tuan. Kerana tidak ada kecualinya. Semua jenis darah itu haram. Kalau tuan nak taat kepada Al-Quran lah. Kalau pakai ini, pakai itu, menurut ini, menurut itu berpulang kepada tuan. Seumpamanya ada hadis, ada ijtihad ulama, ada kata guru, kata ini, itu berpulang. Tidaklah saya memaksakan, tidaklah saya menghimbau tuan tidak makan darah. Dalam bab kesucian, ini yang saya cerita, dalam kajian bab kesucian, darah itu haram. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3, darah haram, ya tuan. Okey? Bukan daging, ya. Jadi, manusia, tahu manusia? Kaum bukan satu. Tahu kaum? Jenis manusia, jenis-jenis manusia ni ada 7 peringkat. Yang sentiasa kita dengar kaum awam. Yang kedua kaum hawas. Yang ketiga kaum hawasul hawas. Tuan-tuan nak kaum yang mana? Kaum awam ada cara pemakanannya. Masing-masing punya cara, punya kaedah, ada cara, ada kaedah apa-apa yang dimakannya. Kaum awam ada cara-cara, ada apa-apa, bahagian-bahagian tentang apa yang nak dimakan, tentang apa yang nak dimasukkan ke dalam perutnya. Ada kaedah-kaedahnya, ada cara-caranya. Masing-masing apa-apa pemakanannya berbeza, tuan. Begitu juga kaum hawasul hawas, berbeza dengan kaum awam. Cara makan, cara tidur, cara berniaga, kaedah bermasyarakat, berkawan, berkahwin, bersolat, itu berbeza, tuan. Kan? Berbeza, kan? Kaum manusia sama gak semua karakternya? Berbeza, berbeza. Kepahaman tu berbeza, kan? Orang yang macam ni, faham dia tentang pemakanan berbeza dengan kaum yang ni. Contoh, kita ni banyak negeri, kan? Banyak negeri, kan? Pemakanannya sama tak? Tak sama. Favorite sama tak? Tak sama, Yang kaum ni favoritnya makan ni, ada makan nasi lemak, ada makan nasi kamda, ada makan nasi minyak, ada makan nasi palsu, ada makan nasi campur racun, ada makan nasi campur kabet. Macam-macam, kan? Ada yang makan nasi sebenar-benar nasi, ada makan nasi semurni-murninya nasi, ada makan nasi yang baik, yang bersih, suci. Dia makan yang halal, baik, lagi berkah. Ada yang makan yang halal saja, ada makan halal tapi tak baik, ada yang makan halal tak baik, tak berkah.
Pemakanan ni tuan, ada halal. Ada pemakanan halal, baik, berkah. Ada pemakanan halal tapi tak baik. Nah, ingat? Nah, tuan-tuan nak makan yang mana? Berpulanglah kepahaman, keilmuan masing-masing. Oh, saya nak makan jenis yang halal saja. Boleh? Sila. Tidak ada paksaan. Saya nak makan yang halal, tapi tak baik untuk kesihatan, tak baik untuk perut kita, tak baik untuk hari kehadapan. Boleh, sila. Saya nak makan, sudahlah halal saja. Nak baik ke, tak baik ke, nak berkah ke, tak berkah ke, saya tak ambil berat. Boleh. Ada satu kaum, dia makan lu yang halal, baik, lagi berkah. Kan berbeza tu tuan. Berbeza kan? Jadi kita tak payah gaduh. Tuan-tuan datang ni nak minta syarahan, nak minta nasihat, kita ni berkongsi, ingat mengingatkan, sama-sama kita berkongsi kepahaman kalau tuan-tuan nak lah. Macam itu. Jadi, ini darah, habis darah ini, darah itu. Darah kita ni macam mana kata dia? Macam-macam lah kan. Tak boleh makan darah, tak boleh makan darah. Saya tak cakap untuk kaum awam. Saya tak bagi tahu untuk kaum awam. Ini bukan pakaian orang awam. Ini bukan pakaian jenis awam. Bukan. Engkau yang salah faham masuk dalam bab ini. Ini babnya, ini kajiannya, ceritanya bukan untuk bab awam. Bukan. Kajian ini, kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Apalah ni tak boleh dimakan, ini tak boleh makan. Nah, tengok. Aku tak cakap untuk kaum awam. Mengapa kau masuk dalam kajian ini? Mengapa kau ikut sarahan ini? Sesiapa yang kaum awam, yang faham awam, jangan ikut kajian ini, jangan tengok, jangan saksikan. Aku tidak pernah ikhlas, tidak pernah reda. Nanti kau salah faham, nanti kau komen yang tak elok, sebab ini bukan untuk faham bukan untuk faham awam. Ini bukan kajian awam. Banyak yang PM ke saya. Nah, dia tak faham kan? Dia masuk, tengok dah komen yang tak baik. Ada lagi, masuk saja langsung cakap yang tak baik. Belum dengar lagi, belum faham lagi, sudah tak suka, sudah cakap macam-macam. Kan kamu tak dipanggil tengok kajian ini, tidak dijemput untuk menyaksikan kajian ini, tidak kan? Mengapa gaduh? Kan? Banyak kali saya cakap, ini kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, ya. Babnya yang dikaji adalah bab kesucian, ilmu kesucian. Kenapa mesti suci? Kerana Allah Maha suci. Kenapa kita mesti suci? Kerana Allah Maha suci. Sesiapa yang nak kehendak daripada Allah, kodrat iradat Allah, mesti suci. Ini paham kami orang-orang bab kesucian. Kami tak makan benda yang bernyawa, tak makan benda yang berdarah, tak makan benda yang pandai berak, tak makan binatang, tak makan hewan. Kenapa? Kerana darah itu diharamkan. Bukan daging yang haram. Bukan. Kamu kalau mau makan daging, berpulanglah. Tak gaduh pun kami. Tak paksa pun.
Ini bab kesucian, bukan untuk bab awam. Kalau di dalam bab awam, saya tahu, saya dulu orang awam. Saya dulu orang syariat. Paham saya. Saya dulu belajar syariat, tarekat, belajar hakikat, belajar makrifat, paham saya. Ini bukan untuk kaum syariat, tarekat, hakikat, makrifat, bukan. Jadi jangan gaduh, jangan kacau bab kesucian ini. Tak panggil pun kau tengok bab ni, tak panggil pun. Kenapa masuk di YouTube? Murid saya ni banyak yang jauh-jauh, tak boleh datang jumpa. Jadi masuk di media YouTube, bukan untuk hang tengok. Hang pergi tidur saja lagi bagus, kan? Buat apa nak buang masa? Betul tak? Yang hang komen macam-macam ini itu ke, ini nak condemn orang, buat apa? Lagi bagus? Tidur. Internet tak habis, duit tak rusak, kan? Tak luar. Macam tu. Bang Hadi, apa? Saya ni nak belajar lah dengan Bang Hadi. Unik lah ni bab kesucian ni. Tapi saya nak makan semua-semua juga. Saya nak balun semua. Daging, ikan, ayam ke, lembu ke, daging saya makan. Boleh ke Bang Hadi? Boleh. Engkau masuk di bab awam saja. Jangan masuk di bab kesucian. Sia-sia. Nanti kau seorang yang makan macam itu. Kita ni bab kesucian. Jadi tiada paksaan, tak keji orang syariat, tak keji orang tarekat, tak gaduh dengan orang syariat, tak gaduh orang tarekat, hakikat makrifat, tak. Kalaupun saya ada bercakap keras tu, bukan bermakna saya benci, bukan nak ajak gaduh, bukan. Saya mengingatkan orang-orang saya, mengingatkan kaum-kaum kesucian. Tak nak gaduh dah. Kita ni bersaudara. Apa nak gaduh pula? Bersaudara kita ni dengan siapa pun. Dengan kaum apa pun. Satu nenek moyang dari Nabi Adam. Apa nak gaduh? Oh, saya ni nak makan juga. Boleh. Pasal makan, mengapa gaduh, kan? Tapi kalau kau tanya aku memang tak maulah tu semua. Sebab guru aku dah bagi tahu, dah bagi faham. Apa faham daripada guru aku? Allah itu, wahai muridku, Allah itu sentiasa sedia suci. Tiada yang mensucikan diri Allah itu. Allah itu awal-awal lagi, tiada yang mengawali, tiada yang mengakhiri, sedia suci. Maha suci. Allah itu maha suci. Maksud maha suci itu tak ada tandingnya, tak ada umpamanya, tak ada setaranya. Maha suci itu tak ada. Maha suci itu bukan suci. Maha suci itu tidak boleh ditafsirkan. Maha suci itu tidak ada tafsirnya. Paham tak? Kalau boleh ditafsirkan, kalau boleh batasan, ada batasannya, ada sukatnya, itu bukan maha. Contoh, maha besar. Kalau masih ada ukurannya, ada saiznya, itu bukan maha. Maha melihat, tidak ada tafsirnya. Maha mendengar, tiada tafsirnya, tiada sempadannya, tiada sukatnya, tiada ukurannya, tiada saiznya. Paham ini? Itu maksud maha. Apabila masih boleh hitung, apabila masih boleh kira, apabila masih ada saiznya, ada ukurannya, itu bukan maha. Belum maha lagi. Belajar syariat ni mau bersih, mau suci. Tarekat ni mau bersih, mau suci. Hakikat ini mau bersih, mau suci. Ma'rifatullah mau bersih, mau suci. Kerana matlamatnya Allah.
belajar mengaji, belajar baca Quran, nak suci, mesti suci. Al-Quran kitab suci, mesti suci kau. Kalau tak dapat. Setan pun pandai juga baca Al-Quran. Jin pun pandai baca Al-Quran juga. Pandai. Bukan manusia saja yang pandai baca Al-Quran. Setan pun pandai.